Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada rakan-rakan kita daripada semua kaum. Rakan-rakan pimpinan NGO, rakan-rakan pimpinan perkasa dan semua yang hadir. Pertamanya saya cukup terharu. Saya cukup besar hati di atas kehadiran masyarakat kaum Tionghoa dan India bersama-sama kita pada petang ini. Kita bagi tepukan gemuruh kepada rakan-rakan kaum Cina dan India. Kehadiran mereka membuktikan bahawa mereka juga cintakan keadilan. Mereka juga cintakan keamanan. Dan perhimpunan hari ini adalah manifestasi kita untuk memberitahu kepada seluruh dunia bahawa kita mahu kekalkan keamanan di negara kita ini. Dan dalam majlis yang ringkas ini, saya minta saudara-saudari beri perhatian, sebab saya nak beritahu beberapa perkara sebagai General Perang pada 9 hari bulan Julai ini. InsyaAllah saya jadi General Perang, saya lantik diri saya sendiri. Setuju? Saudara-saudari sedia maklum, tadi rakan-rakan dah berucap mengenai dengan perhimpunan persediaan haram pada 9 Julai. Timbalan Ketua Polis Negara, Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan kenyataan demi kenyataan, dan kita juga telah mengeluarkan kenyataan merayu demi rayuan, merendah diri, memohon pada mereka supaya hentikan kerja gila 9 hari bulan ini. Tetapi mereka nak teruskan juga. Dalam akhbar Sina pada hari ini, Menteri Besar Negeri Selangor menyatakan beri peluang pada rakyat berhimpun pada 9 Julai. Dia kata kalau berhimpun dalam stadium macam berhimpun dalam tandas Barwa dan Bahlul punya Menteri Besar. Inikah taraf Menteri Besar yang mewakili sebuah kerajaan yang tidak mengerti dan mengetahui betapa pentingnya keamanan itu? Saudara-saudari, saya tak perlu jelaskan lebih panjang kenapa mereka nak buat 9 hari bulan Julai. Saya tidak yakin ada kena-mengena dengan SPR. Dia ada agenda lain. Sebab pada 16 September Anwar gagal untuk menubuhkan kerajaan. Sekarang beliau sedang menghadapi masalah hidup yang cukup kritikal. Kes pembelaan dirinya dengan Simon, masalah video yang mirip muka dia. Saya cari seluruh dunia, tak ada orang muka mirip Anwar ni. Kalau ada yang mirip muka Anwar ni, bawa bagi kat saya nak bagi hadiah, pergi umrah, package, pergi balik suami isteri. Dia ada agenda lain, agenda daripada inspirasi yang berlaku di Asia Barat, di Tunisia, di Mesir, di Yaman, di Syria, di Bahrain. Sebab dia dah tahu melalui proses pilihan raya dia tidak akan berjaya. Maka inspirasi inilah nak dibawa dengan demonstrasi jalanan. Memang kita tahu kita memang negara demokrasi, memang rakyat berhak berhimpun. Saya pun kaki tunjuk perasaan dulu sama dengan Anwar ni, Anwar Ibrahim, Anwar dan Ibrahim. Anwar akan bertemu dengan Ibrahim di Istana Negara 9 bulan insyaAllah. Kita tahu tujuannya, tak boleh sabar. Berilah peluang, pergilah kempen, pergilah syarah seluruh negara. Kalau nak bawa perubahan, nak tumbang kerajaan, buat melalui demokrasi, melalui pilihan raya. Kenapa nak turun ke jalanan ni? Bawa dia ingat, ini negeri mak bapak dia ke? Kali Ibrahim ingat, ini negeri ini hak mak bapak dia ke? Hari 12 hari bulan, semua orang nak berjalan, lalu lintas mesti aman. Betul atau tidak? Jadi dia nak buat perhimpunan macam tahun 2007, habis huru-hara di KL. Bila huru-hara, mereka akan wujud apa yang dikatakan Tahrir Square. Mungkin mereka akan berhimpun di Dataran Merdeka, di Kampung Rata,
mereka akan berhimpun. Dan waktu itu mereka berhimpun siang malam. Dan media-media antarabangsa, media-media baru yang anti Raja Malaysia, yang anti rakyat Malaysia akan siap hari-hari. Ini Malaysia dah jadi macam Asia Barat. Kalau dulu peristiwa 13 Mei kerajaan membesarkan darurat, maka Allah yang Tuhan Razak dilantik sebagai pengarah bendera. Kali ini kalau berlaku darurat, boleh ke tidak jadi Ketua Agung melantik sesiapa menjadi pengarah kepada kerajaan sementara? Boleh ke tidak? Mungkin mereka akan terus berdemonstrasi. Ini dia, kita nak barisan rakyat yang mengambil alih jawatan pentadbiran negara sementara. Waktu itulah mungkin Anwar dibebaskan. Ini matlamat, biar saya betul terang. Dan kita tidak boleh biar. Kita harap masyarakat kaum Tionghoa, orang Cina dan India faham. Kerana kita tahu orang Cina, keutamaan mereka ialah perniagaan. Dan apa boleh buat? Ada pihak bercakap, apa kita bising-bising? Tangkap saja di bawah ISA. Mana dia menteri dalam negeri? Kononnya menteri, kita dituduh duk bagi amarat. Tuan-tuan dan puan-puan, tidak mudah nak menjadi seorang menteri dalam negeri. Tidak mudah nak menjadi seorang ketua polis negara. Bertindak macam ini, yang ini marah. Buat macam ini, yang ini marah. Keadaan tidak serupa dulu. Dulu zaman Tuan Dr. Mahathir, zaman Wayang Tuan Rasa, suasana pada waktu itu keadaannya kuat, perpaduan Melayu kuat, perpaduan di kalangan Melayu, Cina dan India kuat. Tidak serupa dulu lagi. Sebab itu mereka berani bertindak. Sebab itulah pihak keselamatan mesti berhati-hati. Kalau ditahan di bawah ISA, salim. Kalau ditahan di bawah ISA, ini jahat. Kalau tak bertindak, rakyat pula susah. Macam mana nak buat? Susah. Macam mana nak buat? Maka kita mesti imbangkan. Kita tak mau 9 bulan nanti, Julai, terpancar seluruh dunia, mereka yang buat ni mendapat restu rakyat Malaysia. Ini dia akan buat. Manakala majoriti rakyat Malaysia ada yang tidak bersetuju, termasuk kita. Sebab itu kita kena lakukan penentangan terhadap rancangan jahat ini untuk dunia tahu, seluruh dunia, insya-Allah. Boleh? Tuan-tuan jangan bimbang. Kalau Amiga bertegas, dia tidak takut. Ini bukan soal provokasi. Saya nak beritahu, saya sudah hidup 30 tahun lebih dalam perjuangan. 2 kali saya sudah masuk ISA. Saya kenal siapa Mak Sabu. Saya kenal pemimpin-pemimpin DAP. Saya kenal mereka-mereka ini. Kadang-kadang temberang saja banyak. Bila kena ISA dalam lokap dulu, saya tengok ada yang menangis. Maka sebab itulah Kapasing marah kat saya. Bila saya sebut dia menangis, dia marah kat saya di Dewan Rakyat. Mereka ini kadang-kadang pepatah kata bercakap terlajak, memang susah nak ditarik balik. Kadang-kadang bila emosi, mereka bercakap macam-macam. Tetapi saya nak menegak kepada saudara-saudara, demi keamanan dan kepentingan rakyat Malaysia, kalau saya seorang sekalipun kena berkayuh dengan diri, saya akan berkayuh dengan diri mempertahankan keamanan pada 9 hari nanti. Dan tuan-tuan mesti bersedia berkorban. Jangan semangat setakat hari ini. Jangan hujan turun kita dah mula bergerak ke sana ke sini. Bila panas kita cari air mineral. Pejuang tidak macam itu. Ada waktu kita boleh bersenang-senang. Ada waktu orang kata membujur lalu meletam patah. Alang-alang menyeluk dia sampai persenangan. Alang-alang geram api biar sampai ke liara. InsyaAllah. Saya nak tengok semua diterima. Ini baru permulaan. Malam ini mereka lancar bersih 2 di Medan. Di satu dewan dekat Abu Atak malam ini. Mereka sudah buat kempen di Kelang. Saya dah baca ucapan Mak Sabu. Saya dah baca ucapan pemimpin ini. Tidak ada asas langsung tentang soal apa justifikasi mereka nak mengadakan perhimpunan pada 9 hari bulan. Jadi mereka nak teruskan juga. Saya nak minta saudara-saudara dengan arahan ini. Lepas ini kita bagi spanduk tiap-tiap NGO. Balik pasang spanduk ini di tiap-tiap depan masjid masing-masing. Edar salah seluas mungkin. 8 hari bulan mungkin saya akan anjur satu forum mengenai dengan pilihan raya bersih. Kita nak jemput Tan Sri Aziz beri penerangan dan penjelasan
Benarkah dan wajarkah? Betulkah tuntutan yang dibuat oleh Bersih? Kalau perlu, mana Perkasa Selangor akan mengadakan musyawarah agung di Shah Alam dan melibatkan 2-3 ribu orang. Selesai saja pukul 12 malam, kita akan berhimpun di Jalan Bellamy dekat masjid, dekat Istana Negara. Mana tu? Bawa tawar, jangan balik. Saya akan ada di situ. Kalau berucap sampai pagi, subuh kita berangkat menuju ke Istana Negara. Kita pertahankan institusi negara kita di sana. Boleh? InsyaAllah Perkasa Negeri, saya sudah bonding dengan semua YDP. Perkasa Negeri akan hantar 20 buah bas satu negeri. 10 negeri tolak Sabah dan Sarawak, sudah 200 buah bas. Dan insyaAllah ramai lagi yang akan turut terlibat. Kita akan berimbun. Tunggu arahan. Dan kita bukan golongan yang nak buat kacau. Kalau mereka hentikan perhimpunan Bersih, kita hentikan, betul atau tidak? Kalau dia terus, kita terus. Maknanya kita bukan pengacau, hanya kita nak halang tindakan yang melanggar undang-undang. Faham tak ni? Jadi kalau jadi apa-apa, tuan-tuan jangan menangis. Saya dah reda, saya bersedia. Inilah hidupnya tuan-tuan dan puan-puan. Hanya orang yang cekal sahaja yang dapat membina mercu kejayaan perjuangan. Itu ingatan Tuan Dr. Mahathir bin Mohamad. Kalau kita tak salah, jangan kita takut. Kalau kita tak salah, jangan kita takut. Apa yang kita nak takutkan? Kita nak buat sesuatu yang baik untuk negara kita. Adakah berusaha mencegah rusuhan, mencegah mereka yang nak melanggar undang-undang satu perbuatan yang salah? Adakah itu maksudnya? Sebab itu saya nak terang kepada saudara-saudari, supaya saudara-saudari tahu betul-betul, faham betul-betul, dan kita tidak ada agenda politik. Kumpulan kita kumpulan hijau. Saya, YB Zulnordin, Dato' Zahrin, kebetulan orang politik, tapi kita tidak ada parti politik. Sebab itu kumpulan kita tak ada golongan parti politik. Pemuda UMNO dah buat peristiharan, juga dah turun pada hari itu nak menyokong SPR, dan kita tak campur dengan pemuda UMNO. Pemuda UMNO satu batalion, kita rakyat satu batalion. Dan kita nak tengok pemuda UMNO, termasuklah pemuda-pemuda Barisan Nasional, MCA, MIC, jangan berpeluh tubuh. Inilah masa, tunjukkan kesetiaan pada negara, pertahankan keamanan negara. Tetapi kalau kita campur, nanti orang kata dah kita ni politik pula. Ibrahim Ali, Zulkifli, ni kena bayar, ni ada orang upah, ni ada orang bagi duit, 1 sen pun tak ada tuan-tuan, duit poket sendiri. Kita korban sendiri, betul? Tak ada apa yang kita boleh bagi pada tuan-tuan dan puan. Yang kita boleh janji ialah ISA. Siapa nak masuk ISA dengan Ibrahim Ali, angkat tangan. Betul-betul. Kalau saya tengok, tangan, betul, angkat tangan. Kalau saya tengok ada yang lari sebelah jadi. Balik, terah ramai-ramai, panggil ramai-ramai, sebab untuk keamanan negara. Jangan biarkan negara kita jadi macam Asia Barat. Kita bantu keselamatan, kita bantu Menteri Dalam Negeri, sebab dia tahu pun kita buat benda yang baik. Bukan kita buat politik, tidak. Bagi orang yang baik, yang mempertahankan undang-undang, kita pertahankan sama-sama. Tuan-tuan bayangkan kalau berlaku huru-hara. Tapi saya beritahu cara jelas, kalau perhimpunan Bersih tak dibatal, mereka teruskan juga. Tidak umum bahawa mereka batal 7 ataupun 8. Saya percaya masyarakat kaum Tionghoa mungkin pada hari itu ramai-ramai semua sekali kena belilah makanan tambahan simpan dekat rumah. Ya, anything can happen. Maka sebab itu saya minta pihak polis bertindaklah dengan apa cara. Gunalah kuasa undang-undang yang ada. Kalau nak rap semua sekali tak ada hal. Asalkan negara kita selamat. Boleh? Tetapi tuan-tuan jangan lakukan kekacauan. Jika tuan-tuan menghadapi masalah 9 hari bulan, kita akan sediakan peguam-peguam. Dalam Perkasa ada 9 peguam. Ramai lagi yang volunteer. Tapi kalau buat kacau, tak ada kena mengena dengan perhimpunan ini, ambil kesempatan buat kecoh,
lakukan sesuatu dari segi jenayah, kita tidak bertanggungjawab. Tetapi kalau terlibat dengan perhimpunan kita yang dikatakan illegal assembly kerana tidak ada permit, sebab mereka juga tidak ada permit, polis bertindak perkasa tapi mempertahankan setiap individu yang ada di sana. Boleh? Boleh? Hai, betul-betul ni saya masih lagi di tahap 55%. Saya duduk pusing tengok ni. Sebab saudara-saudara, dia tak nanti ramai. Dia istihar 300,000. Saya tak fikir dia boleh himpun 300,000. Paling tinggi pun 50-60,000, macam dulu 30,000. Kita dapat berhimpun 30,000 pun dah cukup. Tapi angka yang saya jangka lebih. Kalau setakat ini tuan-tuan dan puan dah cukup dah. Sebab dalam perang Badar, saudara-saudara, yang jumlah yang kecil dapat mengalah kumpulan yang ramai. Amiganya. Dan kita bukan berkelahi dengan orang Hindu. Kita marah ke Amiga kerana dia jahat. Melayu jahat pun ada. Sabah Melayu jahat. Sabah Melayu jahat. Ada lagi Sabah Melayu jahat. Ada lagi Sabah Melayu jahat. Orang Cina kena tahu kita pun marah ke orang Melayu. Tahu tak? Melayu yang jahat, kita pun marah. Faham tak rakan-rakan orang Cina? Faham? Kita marah. Dia ni mewakili, dia orang Hindu kebetulan. Dia adalah manusia yang memang banyak membuat angkara yang bertentangan dengan undang-undang. Walaupun dia bekas presiden Papua, dia terlibat dengan Linaja, dia terlibat dengan Forum Memeluk Islam, dia terlibat dengan IFC, macam-macam dia terlibat. Masa pilihan raya Sarawak baru ni, dia minta orang Sarawak tunjuk perasaan macam Tahrir Square. Siapa Amiga? Kalau tidak ada dalang daripada luar negara. Mungkin saya yakin dia ni ejen Yahudi. Dulu diserang oleh PAS, termasuk yang berhormat Salahuddin, yang Muhammad Zul. Tetapi sekarang ni PAS boleh duduk di bawah Amiga. Ini dinamakan Puan Guru Amiga. Puan Guru Amiga. Mursyidul Am Amiga. Kita tunggu di depan Istana Negara. Katanya Anwar Ibrahim nak turun, biar dia turun. Dulu pun zaman dia dulu, tahun 70-an duduk tunjuk perasaan, angkat dia dulu, kita je. Kita saja, dia hidup atas tuah orang lain dia. Orang lain je jadi baruah dia sepanjang masa. Sekarang ni baruah dia lawan dia, insyaAllah. Ni, tunggu. Kita jumpa depan Masjid Negara ni, Istana Negara. Kalau jumpa Amiga, saya dah angkat tangan saya. Nah Amiga, nah. Kalau jumpa dengan saudara Mak Sabu, ayo Mak, kita duduk sekali, jom kita minum teh. Ya, kita harap PAS pun sedar lah. Ni Tutup Guru pun dah haru biru habis dah. Gila nak pergi ke Putrajaya ni. Gila nak ke kuasa ni. Siapa lagi? Anwar tak? Anwar datang. Boleh kena Anwar sebab tunjuk punggung. Tapi tangan. Ini off the record lah. Ini mana Malaysia gini? Mana Malaysia yang sadar? Saya harap jangan ada manipulasi, tulis betul-betul. Sebab selalunya mereka ni bagi coverage, lepas tu besok dia balut. Orang yang menyokong kita, dia tak masuk. Orang yang maki Ibrahim, dia masuk hari-hari. Ini kerja Malaysia kini dan Malaysia sana. Tapi saya hormat, sebab saya orang Demokrat. Kita tak pernah boykot mana-mana akhbar. Apa pun dia buat pada kita tak boykot. Cuma satu yang saya nak isytihar, akhbar-akhbar lain jangan kecil hati. Jangan kecil hati. Kita ikuti perkembangan. Satu-satunya akhbar yang boleh diharap dalam negara kita ialah utusan Malaysia. Suara khabar, suara keadilan, harakah, siasat tak pernah pun Dewan Rakyat, Dewan Negeri kuasa oleh barisan mengharamkan mereka dibuat liputan. Tak pernah pun ada pembakaran suara khabar terhadap suara khabar ini. Walaupun berita-berita banyak fitnah, utusan bagi juga coverage pada mereka, tapi mereka boykot habis-habis. Dewan Negeri Kelantan tak boleh buat liputan. Ni Aziz dah kata tak boleh.
Jadi sebagai penghargaan kepada utusan 3 kali, hidup utusan, hidup utusan, hidup utusan. Dan perkasa sepanjang akan lancar kempen beli dan baca utusan di seluruh negara. Sebab akhbar-akhbar lain bukan tak elok-elok, tapi mereka lebih mementingkan perniagaan. Kadang-kadang ambil kenyataan kita, kenyataan pun tak keluar. Interview bila belajar keluar 3 baris, kadang-kadang tak keluar. Terutamanya akhbar ada star. Minta maaf kalau ada star di sini. Dia hanya cari kesempatan untuk maklum kita je. Yang elok dia tak keluar, yang elok dia tak keluar, yang tak elok dia keluar. Saya kena istihad supaya dunia tahu. Tapi kita tidak bermusuh. Oleh akan azan, saya tamat kat sini. Kita akan sampai semua pemimpin NGO pakai baju NGO, iaitu baju gerak aman sebagai simbolik pada sambutan pelancaran pada hari ini. Dan kita juga lancar pembahagian risalah dengan spanduk untuk tuan-tuan dan puan. Boleh? Terima kasih. Aman. 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 Terima kasih. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk